Saya ingat masa saya kanak-kanak dulu, boleh dikatakan Kampung Bawang ni hanya 100% petani dan juga pernakan. Itu saja yang saya tahu. Masa itu dunia gelap. Orang tak kenal lagi dunia berniaga. Jadi semua kat mari nak kerja belaka. Masa itu saya on the way nak pergi kerja. Saya cedera parah. Hancur apa semua. Kaki, lutut, betis, tangan sikit. Setakat sekarang ni okey. Kalau pelanggan tu tak adalah yang bagi komen apa-apa tentang sate. Okey juga. Kalau macam saya berniaga hari-hari kan. Kalau kawan pelanggan datang, saya ni kalau tak beli sate awak tak boleh. Rasa tak cukup, tak sedap. Kampung Bawang Pengkalan Cepa. Nama yang tidak asing terkenal sebagai lokasi pemprosesan sate secara besar-besaran di negeri Cik Siti Wan Kembang. Zabidah Jaafar, 74 tahun atau mesra dengan panggilan Mak Dah, antara 31 pengusaha sate di sini. Seawal jam 8 pagi, dia memulakan tugas untuk memotong ayam yang telah dihantar oleh pembekal bersama rakan-rakannya di bangsal ini. Mak Dah merupakan generasi kedua mewarisi perusahaan sate bawang ini selepas abang iparnya yang merupakan generasi pertama meninggal dunia. Sate bawang ni sejarah daripada Johor abang ipar mak cik. Dia kerja sekarang itu dia dah pacing, tak ada apa nak buat kerja. Dapat idea dia, kita buat sate lah, dia kata. Okeylah, buatlah sate sikit-sikit kan. Daging ayam, jual di meletak pasar malam di jam 3. Masa tu baru tubuh pasar malam, buatlah sikit-sikit. Ikut kakak ipar jual sama-sama. Tahanan makcik hal sate ni kan, pilih kipas sate lah, sate mak saudara tu kan. Dapatlah bagikan mesin kat dia sambil-sambil kerja sekolah kan. Gitulah lepas tu kan. Dah lama-lama dah naik tu ramai lah berkumpul kat rumah dia situ kan. Jadi potong ayam, cucuk sate, berkumpul ramai-ramai lah. Lepas tu dah tahu resipi ni kan masing-masing. Buatlah tapi kakak ni alhamdulillah tak kisah rezeki masing-masing. Allah Ta'ala bagi kan. Kita usaha dapat duit. Kalau kita malah satu sen tak dapat. Awal tahun 1960, bangsal ini menjadi saksi generasi pertama pembuat sate bawang. Ini antara perkakas dapur yang digunakan pada waktu itu. Setelah Zabidah mengambil alih perusahaan daripada abang iparnya, dia membina bangsal yang lebih besar dan selesa di belakang rumahnya, terletak tidak jauh dari bangsal lama ini. Adik tu bagi kat makcik waris saya dulu. Lepas tu dah makcik dah boleh buat sikit-sikit kan. Keturunan kat anak lah. Wan Abdullah Wan Idris, 54 tahun, merupakan anak bongsu Zabidah. Seawal usia 14 tahun lagi, dia sudah mula berkecimpung dalam dunia masakan. Kesemuanya dilakukan secara manual dan masih menggunakan kaedah tradisional tanpa mesin canggih atau alatan moden. Antaranya, ketulan daging yang siap dipotong kecil akan digaul dan diperap dengan rempah ratus selama 2 jam. Daripada umur 14 tahun, selepas pada waktu sekolah, saya akan mari tolong mak saudara saya lah. Sebagai persiapan untuk bawa barang-barang ke Pasar Malai. Pergi Pasar Malai, tolong kibas sate dia lah. Dia sampai umur 20, orang tua kata, inilah pekerjaanmu. Jadi saya pun ambil alih lah. Mana? Pak boleh tunjuk terus sekali. Okey, tolong seorang mari. Mula dulu. Setelah selesai diperap, tugasan seterusnya adalah mencucuk daging sate di lidi. Jika dahulu tidak ramai yang mempunyai kemahiran mencucuk sate, namun kini hampir kesemua penduduk di Kampung Bawang ini mampu menguasainya.
Sehinggakan ada yang berjaya membuka perusahaan sate baung sendiri dan menjadikan ia sumber pendapatan utama. Mereka awal saya berniaga ni, masa ni dunia gelap. Orang tak kenal lagi dunia berniaga. Jadi semua kat mari nak bekerja belaka. Masa tu bahagian suci ni, si ayah ni ada 5 orang. Cocok ni orang lain pula. 5 orang juga. Bakal tolong untuk bakar sate orang lain pula. Jadi mungkin sampai 15 orang pun ada. Sekarang ni dah mengecil. Sebab pekerja saya ni minta izin nak buat sendiri. Jadi rezeki masing-masing sekarang ni sudah kecil. Buat habis. Kerana saya ni berasal stable, saya tak terkesan lah kehilangan pekerja-pekerja ni. Walaupun mungkin satu peringkat kita akan terasa juga. Bila masa pusing perayaan lah. Perayaan kita memulakan ramai orang dan urutan pekerjaan itu bertambah-tambah. Kampung Baung Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Kebanyakan rumah di kampung ini seolah-olah tidak berpenghuni dengan pintu dan tingkapnya yang tertutup rapi. Imbas kembali pada tahun 2014, Kelantan merupakan negeri paling teruk terjejas susulan banjir besar yang menyebabkan ribuan penduduk terpaksa dipindahkan. Kampung Baung antara lokasi yang dilanda banjir lumpur seterusnya mengakibatkan kerosakan harta benda. Muhammad Zaman Daraman, 60 tahun. Mesra disapa sebagai Mat Zaman, dia antara penduduk awal di kampung ini. Hari ini, kru Majalah 3 berpeluang mengelilingi sekitar kawasan Kampung Baung dengan ditemani oleh Mat Zaman. Kami dibawa ke tebing Sungai Baung yang terletak di hujung kampung. Difahamkan setelah 4 generasi perusahaan sate terus berkembang pesat, Kampung Baung kini bergelar Pusat Pembuatan Sate Kelantan. Sungai. Yang saja air dia pun bakal bingung. Sebenarnya Kampung Baung ni asalnya tidak terlibat pun dengan bisnes sate ni. Asalnya saya ingat masa saya kanak-kanak dulu, boleh dikatakan Kampung Baung ni hanya 100% petani dan juga ternakan. Itu saja yang saya tahu. Selebihnya tukar rumah dan sebagainya lah. Sejarah Kampung Baung ni juga, nama dia bersempena dengan Sungai Baung. Memang kita tidak nafilah situ banyak dulu dengan ikan baung. Itu sejarah Kampung Baung tu. Sepanjang perjalanan, kebanyakan rumah di kampung ini dipenuhi dengan banyak kayu dan arang di luar rumah mereka. Pembuatan sate di Kampung Baung ini telah diusahakan oleh penduduk kampung ini sejak lebih 5 dekad lalu dan kini diwarisi oleh generasi kedua sehingga ke-31. Di sini dalam satu air itu. Bermula sate baung ni berasalnya resepi dia adalah daripada Johor. Mengasahnya adalah bekas pesara tentera. Jadi dia kahwin dengan orang sini, dia pun usaha sate itu di pasar-pasar malam secara kecil-kecilan masa tu. Kemudian bila kampung ni tidak ada satu kerja khusus lah kata-kata selain daripada petani, tiga daripada adik dia mengusahakan sate. Pasar Malam Kampung Sabak, Kota Baru, Kelantan. Menjadi rutin Abdullah dan keluarganya untuk berniaga sate dan mi goreng di pasar ini pada setiap hari Selasa. Tak kala sampai di gerainya, beberapa pelanggan sudah mula menunggu untuk menikmati keenakan sate baung resepi istimewa turun-temurun ini. Nikmat rempah sate ternyata memberi kepuasan kepada penggemar sate. Wan Azlin Ahmad antara pelanggan yang tidak pernah jemu untuk menikmati juadah sate di sini. Rempah dia rasa manis, lepas tu bahagian yang lemak-lemak tu memang sedap sangat. Memang bila makan tu memang nak makan lagi lah. Memang selalu, kalau setiap hari Selasa tu memang selalu datang sini order lah. Lepas tu bila hari raya tu memang dah 2 tahun lah memang tempah dekat sate baung je. Memang beli tempah untuk buat hari raya lah. Pagi raya tu memang dengan sate lah. Kita dah pernah makan, dah pernah try. So dah 5-6 kali saya datang sini. Kita bersaing dengan cara lebih sihat. Kita buat satu inovasi produk yang lebih baik untuk kita lebih menonjol ke depan, lebih terkini dan lebih trendy lah.
Kampung Baung ni asalnya tidak terlibat pun dengan bisnes sate ni asalnya. Sejarah Kampung Baung ni juga nama dia bersempena dengan Sungai Baung. Jam 9 pagi. Hari ini, kru Majalah 3 sempat singgah ke bangsal milik pasangan suami isteri Muhammad Azizi Muhammad Zain dan Nur Suhanawati Abdullah. Difahamkan mereka adalah generasi keempat yang meneruskan legasi arwah datuk dan nenek mereka yang dahulu terkenal dengan nama Sate Baung sejak awal 1970-an. Perusahaan ini dibantu 20 orang pekerja, termasuk sanak saudara terdekat dari yang mula memotong daging hingga mencucuk lidi pada sate. Sate ni saya belajar daripada arwah ayam tua. Dia yang banyak ajar saya tentang kuah, tentang sate, apa semua ni. Dia yang beri tunjuk ajar. Kalau dengan mak mentua tu, dia yang buat apa semua barang-barang tu. Kalau masak, saya yang masak. Muhammad Azizi Muhammad Zain, 35 tahun. Sebelum ini, Azizi bekerja sebagai seorang tukang masak di sebuah hotel terkemuka di Cameron Highlands. Ketika kejadian, Azizi sedang menaiki motosikal bersama adiknya sebelum dirempuh oleh sebuah lori sayur. Kecederaan teruk mengakibatkan dia kini dikategorikan sebagai orang kelainan upaya OKU. Kejadian hitam itu bukan sahaja membuatkan Azizi terpaksa berhenti kerja, malah menjadi titik tolak perubahan besar dalam hidupnya. Saya terlibat dalam kemalangan tahun 2003. Masa itu saya on the way nak pergi kerja, shift malam. Saya dua beradik. Tapi saya cedera parah. Adik tak sikit patah tangan. Saya duduk berehat selama 3 tahun. Tak buat kerja, tak buat apa. Makan tidur kat rumah. Kaki hancur, apa semua. Kaki, lutut, betis, tangan sikit. Lepas tu dalaman. Habis lah. Didorong minat dan semangat, Azizi meletakkan sepenuh daya usahanya untuk menyediakan hidangan sate terbaik demi kepuasan pelanggan. Malah, Azizi beruntung kerana isterinya, Suhanawati, turut memberi sokongan kepada dirinya. Suami saya ni seorang yang cekap lah. Pandai berdikari, tentulah. Dia pandai buat kerja lah. Dia boleh buat kerja dengan budak-budak sekarang ni kan. Ada yang tak kerja, yang sihat, duduk saja macam dia tu. Boleh buat kerja lah dengan kaki dia macam tu. Mesin pengisar ini digunakan untuk mengisar kacang tanah yang telah digoreng. Penggunaan mesin ini dapat memudahkan dan mempercepatkan lagi proses untuk menghancurkan kacang tanah. Jika generasi terdahulu hanya mampu mengisar 10 kg kacang dalam masa lebih 1 jam, kini mereka mampu menghasilkan 5 kali ganda dan ini dapat menjimatkan masa untuk membuat kuah kacang. Ya, sehari kadang-kadang 500 cucuk, kadang 1000. Dia tak tentulah. Tahun raya tu memang tempahan kita banyaklah. Pernah 2 tahun raya di UiTM Machang, 40,000. Lepas tu di KL pun ada 20,000. Macam tu lah. Lepas tu catering biasa 10,000 adalah. Tu lepas raya lah. Di tepi sudut bangsal ini terdapat satu ruang penyimpanan periuk lama yang telah berusia hampir 30 tahun. Difahamkan periuk-periuk ini akan diguna apabila menjelang Aidilfitri, ekoran permintaan tinggi daripada pelanggan. Permintaan sate yang menggalakkan ini mencambah semangat Azizi untuk terus meneroka peluang yang telah lama dinikmatinya ini. Biasalah kalau berniaga kan, ada turun, ada naik. Macam itulah. Kalau kita sabar, insya-Allah Tuhan tu bagi rezeki balik kat kita. Macam tu. Tapi kita kena usahalah. Takat sekarang ni okey. Kalau pelanggan tu tak adalah yang bagi komen apa-apa tentang sate, okey juga. Kalau
Macam saya berniaga hari-hari. Kalau kawan pelanggan datang, saya ni kalau tak beli sate awak tak boleh. Rasa tak cukup, tak sedap. Kira-kira 200 meter dari bangsal milik Azizi, kami meninjau ke kilang pemprosesan sate milik pemuda bernama Afiq Effendi Muhammad Zaman, 33 tahun. Bapa kepada dua cahaya mata ini mempunyai pendirian tersendiri dalam menjaga kepuasan pelanggan-pelanggannya. Menjadikan ibu bapanya sebagai idola dan sumber inspirasi, Afiq nekat untuk terus berusaha meluaskan lagi perniagaan milik keluarganya ini. Dulu saya kerja kat KL. Bila saya pulang ke kampung, bercuti, saya tengok ramai di kalangan kawan-kawan saya ni menjalankan perniagaan sate ni. Jadi timbul minat dalam hati saya untuk meneruskan perniagaan inilah. Kebetulan ibu saya menjalankan perniagaan sate dan pada waktu itu dia mengalami masalah kesihatan menyebabkan perniagaan ini tidak dapat berjalan dengan baiklah. Jadi saya belajar selama 2 tahun, timba ilmu dengan ibu saya, dan bila saya betul-betul pandai, saya teruskan perniagaan ini sepenuhnya lah. Ibu Afiq, Saidah Awanglah, 54 tahun atau mesra dengan panggilan Kak Dah, banyak membantu Afiq dalam mengendalikan perusahaannya ini. Saya bermula dengan jual sate dengan modal yang sikit. Jualan harian cuma 200 cucuk je sehari. Saya tak guna pekerja. Semua kerja saya buat sendiri. Kalau dulu saya menggunakan blender biasa je. Jadi masa tu agak lama. Kalau sekarang ni sekejap je. Kalau dulu sejam. Lambat sikitlah. Minat dalam industri makanan menyebabkan graduan kelulusan Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Universiti Utara Malaysia ini mencipta kelainan dalam ramuan satenya. Kualiti rasa sate sangat dititik beratkan oleh Afiq. Anak jati Kampung Baung ini sentiasa memastikan setiap pekerjanya menggunakan sukatan dan ramuan dengan tepat demi memberi kepuasan kepada pelanggan. Nampak mudah, namun proses mencucuk sate pada lidi ini agak sukar. Orang muda macam saya, generasi baru macam saya, ambil inisiatif untuk kita lebih menonjol ke depan, kita bersaing dengan cara lebih sihat, kita buat satu inovasi produk yang lebih baik, lebih terkini dan lebih trendy lah. Mempunyai resepi yang tersendiri membuatkan sate Afiq berbeza daripada yang lain. Antara sate yang diilhamkan oleh Afiq adalah sate pandan, sate cappuccino dan juga sate strawberry. Cubaan pertama mencipta resepi ini ternyata tidak menghampakan, malah memberi inspirasi dalam inovasi pemakanan. Dari segi persaingan tu memang kita tak nafikan kat mana-mana, masuk dalam bidang perniagaan mana-mana sekalipun ataupun dalam sektor pekerjaan sekalipun mesti ada persaingan. Itu biasa. Tapi uniknya di sini bila kita dah ramai pengusaha sate dekat sini, kita ada juga berjumpa untuk brainstorming, untuk berbincang tentang perniagaan, masalah dalam perniagaan ini, dan kita ambil solusi lah. Salah satu kerjasama yang kita buat untuk raya lah biasanya. Untuk raya kita akan ada satu perbincangan untuk tetapkan harga jualan sate. Okey, setiap tahun harga ayam dan bahan mentah biasanya akan melambung tinggi. Jadi nak tak nak kita terpaksa menaikkan harga jualan kita. Jadi untuk naikkan harga jualan tu biasanya kita akan jumpa jugalah dengan beberapa pengusaha sate lain untuk berbincang dengan harga yang sesuai untuk kita bagi kepada pelanggan. Jalan Pasir Pekan, Wakaf Baru, Kelantan. Walaupun sate baung ini turut dijual pada hari biasa, permintaannya lebih tinggi pada bulan Ramadan dan Syawal. Setiap hari, pelanggan setia ini sanggup beratur lebih awal agar tidak hampa kerana kehabisan sate baung. Kelainan dia sebenarnya di
negeri Kelantan sebenarnya sate dia manis. Kita Kelantan suka manis. Rempah dia sangat-sangat rasa rempah dia. Sebab mungkin dia lama sate baung. Kita dah pernah makan, dah pernah try. So dah 5-6 kali saya datang sini, family saya cakap okey. Dan juga harga pun dia pun memang berpatutan lah. Difahamkan ini adalah waktu puncak operasi perniagaan warisan sate baung memandangkan kebanyakan pelanggan baru pulang dari kerja. Antaranya Muhammad Nordin Abdul Rahman. Rasa dia tu lain pada yang lain lah. Mungkinlah resipi dia turun-temurun ke, resipi warisan ke. Kuah kacang dia tu cukup rasa lah, ada lemak, manis ke apa, mungkin. Itulah. Kejayaan penduduk Kampung Baung memperkenalkan resepi istimewa turun-temurun ke seluruh Malaysia tidak berhenti setakat ini sahaja. Jika generasi terdahulu hanya mampu menghasilkan 200 cucuk sate sehari, kini mereka mampu menghasilkan 5 kali ganda sehari. Kesungguhan dan kegigihan pembuat sate di kampung ini mendapat perhatian masyarakat atas pencapaian pembuat sate di sini yang konsisten dan sistematik. Sehinggalah hasil mereka mencapai tahap yang membanggakan dan memasarkan produk sate mereka keluar dari negeri Kelantan. Memanglah Syed Mentara ni kita tak tentu masa, kadang-kadang mesti ribut ke, kena dia kurang ke, pendapatan tu pun kurang kan. Setiap minggu saya nak kena adakan lebih kurang dalam 200 kilo untuk supply kedai-kedai tepi jalan yang jual mentarang bakar. Selalunya seminggu tu saya akan turun 3 kali ke 4 kali lah. Yalah, kita main dengan laut ni. Dalam laut ni macam-macam, duri, kaca, sengat-sengat ikan, kadang-kadang ular pun ada. Tapi itulah, tak selalu kena. Tapi bila sekali kena tu, pergi hospital juga. Memanglah Syed Mentara ni kita tak tentu masa, kadang-kadang mesti ribut ke, kena dia kurang ke, pendapatan tu pun kurang kan. Setiap minggu saya nak kena adakan lebih kurang dalam 200 kilo untuk supply kedai-kedai tepi jalan yang jual mentarang bakar. Selalunya seminggu tu saya akan turun 3 kali ke 4 kali lah. Seluas samudera membawa limpahan rezeki bagi mereka yang berusaha untuk mencari hasil di lautan. Jam 4 petang. Hari ini sekumpulan pencari mentarang bersedia dengan kelengkapan masing-masing untuk mendapatkan hidupan lautan bercengkerang itu. Muhammad Azrul Azrin Abu Hassan, 31 tahun. Dia mula menjinakkan diri dalam kerja mencari mentarang sejak 3 tahun lalu. Antara persediaan awal mereka, tong-tong ini akan diikat pada penutup tong bagi memudahkan ia ditolak atau ditarik di atas lumpur. Ketika ini, air laut mula surut. Setelah semuanya siap, mereka mula menarik tong masing-masing dan meredah lumpur. Sarung tangan dan sarung kaki perlu dipakai bagi mengelakkan kecederaan memandangkan sifat kulit mentarang yang tajam. Anak kelahiran Sekinchan ini mewarisi minat mencari mentarang daripada bapanya yang juga pencari mentarang. Spesies hidupan laut ini mempunyai cengkerang yang nipis dan biasa ditemui di pantai berselut. Mentarang ni dia apa beza dia dengan macam kepah ke ataupun hidupan yang cengkerang yang lain? Mentarang ni bezanya, kalau nak ikut bezanya lah siput-siput laut yang dengan siput-siput yang lain. Bezanya dengan siput-siput laut yang lain, dia ni banyak terdapat di belah pantai barat ni. Contohnya di Perlis, Sekinchan, belah-belah Johor sana pun ada juga. Tapi popularnya di Sekinchan ni bezanya cuma dia hidup di dalam tanah, yang kalau yang lain-lain ni kebanyakannya di atas, macam kerang di atas lumpur ni kan. Mentarang di bawah. Lepas tu rasanya manis lah. Manis, sedap lah rasanya. Tanpa menggunakan alat pengorek,
Azrul hanya memerlukan kekuatan tangannya untuk menarik gumpalan lumpur bagi mendapatkan mentarang. Walau sudah lali dengan pekerjaannya, Azrul sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan, termasuk kecederaan ketika turun ke laut. Yalah, kita main dengan laut ni. Dalam laut ni macam-macam, duri, kaca, sengat-sengat ikan, kadang-kadang ular pun ada. Tapi itulah, tak selalu kena. Tapi bila sekali kena tu, pergi hospital juga. Nampak mudah, jadi kami cuba untuk mendapatkan mentarang. Lumpur perlu dikorek dengan kedalaman lebih kurang 1 kaki dan dalam lingkungan bulatan yang besar. Dia memang dekat bawah. Ternyata ia menguji kesabaran dan tidak semudah disangka. Beberapa kali percubaan, hanya kurang 5 ekor mentarang yang mampu kami dapati. Selain Azrul, terdapat lebih kurang 10 orang lain yang mencari mentarang. Walau terpaksa mengerah kudrat untuk keluar dan masuk melalui lumpur dan selut, pekerjaan ini mendatangkan kepuasan kepada mereka. Ada masa air mati lah kita orang panggil. Air tak surut tak jauhan, kita terpaksa menyelam untuk dapatkan siput mentarang ni sebab permintaan kita nak supply dekat kedai-kedai makan kan. Jadi itu cabarannya, bila air tak kering kita kena menyelam. Kena redam lumpur macam ni. Itulah cabarannya. Dia tak susah sebenarnya. Yang susahnya nak masuk ke dalam lumpur ni dan balik cari dia. Santai macam ni je cari dia. Bagi menjejak lubuk mentarang, ia berpandukan kepada lubang-lubang kecil pada permukaan laut. Semakin dalam lubang, semakin besar saiz mentarang yang boleh didapati. Okey. Ni matilah kiranya kalau sini. Tak elok lah. Tak elok Dia kalau mentarang ni bila Azrul jumpa, apa rupa yang tahu dia elok tu? Yang elok tu Dia elok. okey, macam ni. Biasanya kalau kita korek, kalau macam terkepitnya ni kita tak ambil lah. Terkepit ni kan, terkepit ke, dia pecah sini ke. Sebab kita tak boleh nak simpan lama. Selalunya kita akan buang ni bagi ikan makan bila air pasang ni kan. Dia kalau yang elok macam ni lah. Tapi macam terkepit tu still hidup lah. Dia still hidup, cumanya kita tak boleh nak simpan lama. Kalau macam ni dia cantik lah kan. Dia macam terbuka ni, lidah dia buka dalam kan. Dia tahan lah, kita simpan 2 hari 3 hari. Itu je. Hidupan laut ini mula popular di sekitar Skincan sejak tahun 2005. Ada sesetengah pihak yang mempercayai mentarang mula muncul di pantai barat Semenanjung selepas tragedi tsunami yang membadai beberapa negara pada Disember 2004. Namun, sebagai anak jati Skincan, Azrul sendiri sudah mengetahui tentang mentarang sejak dari kecil lagi. Daripada zaman atuk nenek dulu, diorang memang dah tahu dah mentarang ni ada. Sampai dulu jual sebiji ni 5 sen, diorang cerita lah kan. Tapi itulah lepas 2005 tu, lepas tsunami tu, benda ni jadi popular. Mungkin ya, mungkin kebetulan lah. Setiap minggu saya nak kena adakan lebih kurang dalam 200 kilo untuk supply kedai-kedai tepi jalan yang jual mentarang bakar. Selalunya seminggu tu saya akan turun 3 kali ke 4 kali lah. Memanglah syek mentarang ni kita tak tentu masa. Kadang-kadang mesti ribut ke, kena dia kurang ke, pendapatan tu pun kurang kan. Jadi saya pun adalah perancangan nak buka macam mentarang bakar ke. Jadi dekat tepi jalanan, dekat Skincan ni kan popular mentarang bakar. Jadi adalah juga perancangan tu. Kita kumpul duit sikit-sikit kan. InsyaAllah satu hari nanti kita akan cuba buka lah tepi jalan ni. Setiap kali turun ke laut, lazimnya Azrul memperoleh antara 30 hingga ke 40 kilogram mentarang sehari. Sekiranya mentarang mula berkurangan di pantai di Skincan, Azrul akan keluar ke kawasan lain untuk mendapatkan bekalan. Jam 8 malam. Walau dalam kegelapan, Azrul dan rakan-rakan masih mampu mendapatkan mentarang yang tersembunyi di dalam lumpur dengan berbekalkan pengalaman dan kemahiran. Kebiasaannya, mereka akan mula naik ke darat ketika air laut mulai pasang.
mentarang bakar bila dia tak dapat tu, dia baling saya duit RM50 ke muka. Mereka meredah lumpur dan selut di pantai demi meraih rezeki dengan mencari mentarang. Seakan-akan kepah, cuma bentuknya lebih lonjong dan memanjang. Hidupan laut bercengkerang ini mudah didapati di pantai barat Semenanjung. Popular di sekitar Sekinchan dan Sabak Bernam, habitat mentarang hanya di dalam lumpur di pantai. Tinjauan kami menemui seorang pencari mentarang, Muhammad Azrul Azrin, yang membekalkan makanan laut ini kepada restoran-restoran di sekitar Sekinchan. Sekinchan, Selangor. Mula diusahakan sejak tahun 2016, restoran Faridah Mentarang Bakar mula menarik perhatian penggemar hidupan laut ini dengan kepelbagaian hidangan berasaskan mentarang. Seiring namanya, sudah pasti juadah mentarang bakar yang paling mendapat tempat di hati pelanggan-pelanggan mereka. Okey, semalam kami dah bertengkus-tengkus di laut mencari mentarang. Jadi hari ini saya singgah di Faridah Mentarang Bakar, antara peniaga awal yang menyajikan masakan berasaskan mentarang di restoran di Sekinchan ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ada apa yang boleh saya bantu? Okey, biasa apa yang famous kat sini, bang? Oh, yang famous ni lah dia. Memang kena lah ni. Mentarang bakar, mentarang masak lemak, mentarang goreng tepung. Untuk dia kata, memang orang suka. Dulu. Itu saja. Oh, lain nasi tak? Nasi tak ya? Nasi tak ya. Ini betul-betul kata ni ya. Restoran ini diusahakan oleh pasangan suami isteri, Sazali Zainal dan Faridah Abdul Rahman. Walau pernah menerima maklum balas negatif, Sazali tetap bersangka baik dan cuba memuaskan hati setiap pelanggannya. Oh, saya pernah dapat cabaran yang saya tak boleh lupakan ni, tak dapat mentarang bakar. Mentarang bakar bila dia tak dapat tu, dia baling saya duit RM50 ke muka. 2 kali dia balingkan duit tu. Dia kata, apa, duit saya ni tak laku ke, kata dia. Bang, kata, RM50 dia baling saya. Dia kata, ingat duit saya ni tak laku ke, bang, kata. Abang tak dapat apa, kata. Saya tunggu mentarang bakar, bang, kata dia. Daripada tadi saya tunggu. Tapi yang lain saya dah siapkan, saya kata. Ada mentarang masak lemak, ada mentarang goreng tepung, dia ada. Ya, cuma satu je yang dia nak tu, mentarang bakar. Bila mentarang bakar tu dia tak dapat, terus tertutup hati dia nak makan. Dia betul-betul nama itu dia nak makan mentarang bakar. Itu yang dia marah sangat kat saya tu. Sampai sekarang saya tak boleh lupa. Jika berkunjung ke kawasan ini, tidak sah jika anda tidak cuba untuk menikmati keenakan mentarang. Antara penggemar makanan laut ini adalah Nazmi Ismail dan keluarganya. Berasal dari Dungun Terengganu, ini merupakan kali kedua mereka berkunjung ke restoran ini untuk menikmati mentarang. Kalau daripada siput, jenis siput ni dia yang best sekali rasa makan. Sebab dia rasa dia, lepas tu isi dia tebal banyak. Macam yang lain tu kurang sikit lah. Juruan pertama tu memang nak makan mentarang. Memang kita cari mentarang. Ni yang kali kedua lah kita makan mentarang di sini. Dia tidak anying. Lepas tu kita makan dia ada lemak-lemak, susu itu sikit. Itu yang jadi sedap makan sini ni. Selain mentarang bakar, restoran ini menawarkan lebih 10 hidangan berasaskan spesies cengkerang ini. Malah, juadah makanan laut lain antaranya kepah, pepahat dan ikan sembilang juga boleh didapati di sini. Pertama kali berkunjung ke sini, Ayuni Amalina Rahmat mengikuti rakan-rakannya untuk mencuba hidangan mentarang. Sebenarnya bukan jenis yang cuba makan, tapi kawan-kawan saya suka cuba makan. So saya ikut saja kawan-kawan saya. First time saya makan, dia sangat tebal isi dia dan juicy sikit lah. Dan dia best dia tak rasa berpasir sangat. And then kalau satu tu rasa berbaloi lah makan. Terutama yang bakar. Bila dah berkuah, juicy dia kita tak rasa sangat. Bila bakar, baru kita rasa mentarang ni sebenarnya juicy.
Sementara kru Majalah 3 menunggu juadah yang telah dipesan, Muhammad Azrul Azrin, 31 tahun, tiba di restoran ini untuk menghantar bekalan mentarang yang diperolehinya. Hari ini, Azrul menghantar hampir 30 kilogram mentarang ke sini. Setiap minggu, Sazali akan mendapatkan bekalan hidupan bercengkerang ini daripada Azrul sekitar 100 kg untuk memenuhi permintaan pelanggan. Mentarang-mentarang ini masih hidup dan perlu dibilas dengan air laut bagi mengekalkan kesegarannya. Mereka perlu memastikan setiap mentarang ini hidup. Sekiranya terdapat mentarang yang telah mati, ia perlu dikeluarkan dari tempat simpanan agar tidak menyebabkan mentarang lain terkesan dan turut mati. Selepas dibilas, mentarang akan ditimbang. Lazimnya bila mentarang dikeluarkan dari tempat hitam akan susah sedikit bagi pihak menjalankan pelaut. Sebelum saya memang sulit saya nak ambilkan 10 kilo mentarang tu agak susah kan. Tapi sekarang insya-Allah ada peningkatan lah jualannya. Boleh masa awal-awal dulu boleh pergi 60 kilo. Tapi sekarang tak dapat lah. Dah persaingan dah ada. Lepas tu mentarangnya pula dah susah nak dapat. Susah. Dia kat dalam ni baru dia keluar kepala. Kalau dia tak ada oksigen, Selain di restoran ini dan kawasan sekitarnya, Azrul turut membekalkan mentarang kepada beberapa restoran-restoran di Pahang dan Johor Bahru. Mentarang ni boleh simpan dalam peti air sebenarnya. ikut tau kalau macam Walau boleh disimpan di dalam peti sejuk beku, mentarang lebih enak jika dimasak sejurus dikeluarkan daripada rendaman. Proses membersihkan mentarang juga agak mudah. Cengkerang akan diberus untuk membersihkan lumpur yang menyaluti kulitnya. Malah, cara membersihkan mentarang juga bergantung kepada jenis masakan yang akan dibuat. Untuk mentarang yang dimasak berkuah, cengkerang perlu dibersihkan sepenuhnya bagi mengelakkan kuah dikotori lumpur dan mengganggu keenakan rasanya. Manakala isi di dalamnya sudah sedia bersih ketika dibilas dengan air laut. Demi menjamin kepuasan pelanggan, restoran ini menyajikan masakan ala kampung. Tukang masak perlu mengikut resepi yang ditetapkan agar tidak berubah rasa. Proses memasak mentarang juga tidak boleh terlalu lama bagi mengelakkan isinya menjadi kecut. Di sini, satu hidangan mentarang masak lemak cili api boleh didapati dengan harga RM20 bagi setengah kilogram. Seakan-akan hidangan sotong goreng tepung, menu ini juga tidak kurang enaknya. Untuk mentarang celup tepung, ia perlu diasingkan daripada cengkerang terlebih dahulu sebelum disalut dengan telur dan tepung untuk digoreng. Beralih ke mentarang bakar, ia hanya perlu dibakar begitu sahaja tanpa sebarang perapan. Api perlu diselia agar tidak menyebabkan mentarang menjadi hangit. Buih-buih kecil akan kelihatan bagi menandakan mentarang sudah siap dimasak. Dengan kekuatan 8 pekerja, restoran ini beroperasi setiap hari Selasa hingga Ahad dari jam 10 pagi hingga 7 petang. Kami turut mencuba hidangan yang disediakan di sini. Jadi ketiga-tiga sampai mentarang bakar, mentarang masak lemak cili api dan juga mentarang celup tepung. Okey, untuk setiap hidangan ni kebiasaannya pelanggan akan datang untuk kalau seorang makan tu sesuai dalam setengah kilo untuk setiap jenis ni lah. Okay, jadi saya akan rasa mentarang masak lemak cili api dulu. Kopaknya pun mudah je, tak perlu susah payah macam ketam. Isi dia lebih kurang begini. Campuran santan dan cili api bersama mentarang sememangnya membangkitkan selera.
Tidak terlalu pedas, ia mengekalkan rasa manis pada hidupan laut ini. Okey, yang ini mentarang bakar ini memang yang paling popular sekali di kawasan ni. Berbanding yang dimasak berkuah, mentarang yang dibakar ini lebih menyerlahkan rasa makanan laut ini. Ia tidak kering, malah lebih enak jika dinikmati bersama sos cili yang disediakan. Okey, berbanding dengan mentarang yang dimasak dengan masakan lemak ni, rasanya lebih kering sedikit. Tapi juicy tu masih lagi kekal, mungkin kerana cara masakan yang tidak terlalu lama. Memandangkan mentarang ni bukanlah sejenis bahan yang anda boleh masak terlampau lama kerana ia akan menjadikan isinya kecut. Terakhir, kami mencuba mentarang celup tepung. Okay, ini yang paling sedap sekali pada pendapat saya. Kerana memang tak ada rasa lembut langsung dan seakan-akan sotong cumanya ianya lebih manis. Lautan sememangnya mempunyai 1001 rahsia yang turut membuka pintu rezeki bagi manusia. Nampak renyah, namun mereka tetap bersyukur kerana mampu memperoleh pendapatan yang sudah pastinya menjanjikan keuntungan. Walau sudah arif dengan selok-belok di lumpur, keselamatan tetap menjadi keutamaan dalam usaha mendapatkan mentarang. Rupa yang pelik, nama yang jarang didengari. Namun, mentarang tetap mendapat tempat di hati peminatnya. Walau hidupnya di dalam lumpur di pantai-pantai, spesies ini diburu malah mendatangkan hasil yang menguntungkan kepada pencarinya. Dari laut langsung ke meja hidangan. Membuka kenikmatan, membangkit selera, menjanjikan kepuasan kepada penggemar hidangan laut bercengkerang ini.